Tadabbur dengan tafsir, dengan mengkaji makna sebenarnya berbeza. Tadabbur, makna tadabbur yang sebenar ialah mengetahui perkara yang tidak jelas daripada perkara-perkara yang jelas. Itu maksud dia. Mengetahui perkara yang tidak jelas daripada perkara-perkara yang jelas. Boleh faham tak? Maknanya dalam Al-Quran ni Allah sebut ayat-ayat yang jelas. Kan Allah sebut ni semua kita faham jelas kan. Tetapi memahami ayat-ayat yang jelas itu bukan tadabbur. Itu hanya memahami ayat Al-Quran lah. Tadabbur ialah daripada ayat ni yang jelas, ayat ni yang jelas, ayat ni yang jelas, kita dapat faham satu benda lagi di sebalik ayat tersebut. Yang tersirat di sebalik ayat tersebut yang mana tidak jelas kepada mata-mata yang memandang. Allah hanya bagi kepada sesetengah orang yang mana ilmunya kuat, bahasanya kuat, dia boleh mentadabbur Al-Quran dan boleh mengeluarkan daripada benda-benda yang jelas, ayat-ayat yang jelas tadi, perkara yang tidak jelas kepada semua orang. Maksudnya mungkin setiap individu yang tahu tadabbur tu, cara tadabbur dia berlainan atau pemahaman dia berlainan. Macam itu maksud Ustaz. Betul, betul. Dalam surah Al-Baqarah pun Allah sebut, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kamu. Mana ilmu yang Allah ajar tu berdasarkan takwa seseorang kepadanya. Selepas pada ilmu alat lah. Maknanya selepas dia fahami bahasa Arab, selepas dia tekuni apa semua bahasa Arab ni, memang dia dah rangkumi semua ilmu bahasa. Tanpa ilmu bahasa, mustahil boleh faham bahasa Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita tak ada bahasa Arab, kita boleh faham apa yang ahli tafsir faham tentang ayat Al-Quran. Tapi kita tak faham yang sebenar apa Allah cakap. Betul tak? Yang kita baca tafsir itu sebenarnya pemahaman ahli tafsir terhadap ayat Al-Quran. Bukan Dia kata-kata punya opinion. Allah Dia Ta'ala punya yang sebenar. opinion lah kan. Opinion dia lah, pemahaman dia lah. Setiap orang itu berbeza. Setiap ahli tafsir, pemahaman dia berbeza bergantung kepada takwa dia tadi. Walaupun bahasanya hebat dah, tetapi Allah sebut dah, takwa adalah penyebab kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada seorang. Takwa ni kita tahu lah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangannya, melaksanakan perintahnya. Itu orang yang bertakwa. Dan level takwa tu Nabi kata hahuna. Takwa tak ada siapa yang boleh tengok. Dia ada dalam hati kita. Nak tanya tentang ayat Al-Quran tadi, kenapa Allah sebut wasiat dahulu sebelum hutang? Adalah ulama tafsir kan macam-macam lah tafsirannya, tetapi siapa yang diberi tadabbur sebenar tentang hikmahnya tersebut hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang tahu. Kita bolehlah mentafsirkan dengan cara sendiri kan. Tetapi kita tak boleh jamin lah yang kita bagi tahu tu betul. Jadi itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan wasiat dahulu? Ada juga ulama yang katakan wasiat dahulu tu kerana jarang-jarang sekali orang pandang kepada wasiat. Orang anggap perkara wasiat ni perkara yang belakang-belakang lah. Hutang tak perlu ditekankan kerana telah jelas. Walaupun orang yang seperti yang kita cakap tadi lah kan, orang yang tak tahu agama pun mereka tahu hutang tu adalah hak milik orang lain yang perlu diselesaikan. Kenapa kita tak boleh bagi faraid selagi mana kita tak selesaikan hutang? Kerana faraid ni kita ikat dengan hadis Nabi Muhammad SAW di Haji Wida' tadi. Kepala hadis Nabi kata, Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah telah memberi kepada setiap pemilik hak itu haknya. Jadi perkara pertama yang faraid laksanakan ialah memberi hak kepada pemiliknya. Hak hutang ni, siapakah pemiliknya? Faraid akan memberi hutang ni kepada pemiliknya. Kerana itulah tujuan asal ataupun tugas asal faraid. Menyampaikan hak kepada pemiliknya.